antara suami isteri itu tetap terikat, tidak terpisah, dan pencampuran suami isteri itu adalah pencampurannya halal dan sah dan halal. Maknanya dia boleh teruskan kehidupan berumah tangga macam biasa lah, berjima apa semua sah halal, yang tidak dikira haram. Okey. Jika penuduh itu tetap pada tuduhannya tanpa bukti dan keterangan yang jelas untuk menyokong tuduhannya, maka hakim hendaklah memanggil pihak yang dituduh itu, apakah ia mengakui tuduhan itu atau sebaliknya. Apabila orang yang dituduh mengakui tuduhan orang yang menuduh, maka orang yang dituduh itu wajib dihukum dengan hukuman orang yang berzina. Sebenarnya isteri pun boleh tuduh suami juga. Dia tuduh suami saya berzina. Lepas tu suami tadi mengaku, maka kena lah suami tadi, sebab suami dah mengaku. Kalau suami tak mengaku, isteri kena. Jika orang yang dituduh itu tidak mengakui tuduhan orang yang menuduhnya, hakim hendaklah memanggil orang yang dituduh dan yang menuduh ke mahkamah untuk melakukan li'an. So bolehkah suami nak tuduh isteri? Li'an. Isteri nak tuduh suami, tak ada saksi, li'an. Tapi kita nak cakap apa tentang pengajaran di sini. Walaupun dari segi undang-undang syariahnya begini, tapi ianya bukanlah perkara yang digalakkan. Oh boleh laknat, aku memang lama nak laknat suami aku ni. Ini official ni, rasmi. Kan? Selalu di rumah tu yang tak rasmi, unofficial. Ia bukan suatu perkara yang disuruh oleh, maknanya dianjurkan kamu kena buat, ataupun kamu buat suka-suka. Benda ni jalan penyelesaian. Kaedah dan peraturan menjalankan kes li'an. Kaedah dan peraturan menjalankan kes li'an ialah, mula-mula sekali hakim memerintahkan kepada penuduh menyatakan penyaksiannya, iaitu melakukan li'an, dan penuduh harus menarik balik tuduhannya. Kalau dia nak tarik balik, perkahwinan tetap kekal, tidak berpirak, maknanya perkahwinan itu tidak akan dipisahkan. Apabila penuduh tidak mahu atau enggan melakukan li'an, penuduh tetap dengan tuduhannya, maka hakim boleh bertindak dengan dua cara. Pertama, penuduh hendaklah dihukum dengan hukuman had qazaf, iaitu disebat 80 kali. Kedua, penuduh dipenjarakan sehingga menarik balik tuduhannya, terpulang pada hakim mana satu dia nak pilih. Sehingga suami tadi kata, suami tadi tuduh isteri berzina, 4 saksi tak ada, tarik balik. Dia kata tak nak, engkau kena qazaf. Ataupun hakim kata kamu kena sumpah laknat, dia tak nak juga, duduk penjara sampai kamu sanggup sumpah laknat. Dalam tempoh tu dia dengan isterinya terpisah. Dan secara normalnya suami bila tuduh isteri berzina, takkan dia nak sekali lagi, mesti takkan nak bersama lagi kan. Jadi sampailah dipenjarakan sampai dia sanggup bersedia melakukan li'an, supaya ada kepastian hukum bagi penuduh-penuduh yang enggan melakukan li'an. Li'an itu hendaklah dilaksanakan dengan mendahulukan pihak suami, iaitu suami mestilah memberikan kesaksian terlebih dahulu daripada isterinya. Para ahli perundangan Islam, para fuqaha, mewajibkan pihak suami meli'an isterinya lebih dahulu. Apabila isteri mengucapkan li'an lebih dahulu sebelum suaminya, li'an itu tidak sah. Isteri tak boleh sumpah dulu. Maksud dalam arti kata ni apa? Isteri tak boleh tolak dulu. Demi Allah ini, wallahi wa billahi, saya tolak suami saya cakap tu, tak betul, sebab suami belum tuduh. Tu dia. Bila suami dah tuduh, barulah dia boleh tolak. Li'an adalah untuk menolak sabitnya hukuman had zina ke atas isteri yang dituntut oleh suaminya. Jika li'an itu didahului oleh pihak isteri, maknanya isteri telah menolak tuduhan suami sebelum dia dituduh. Dia kena tuduh dulu, baru dia sumpah untuk tolak. Isteri atau suami yang enggan membalas li'an, macam ni. Apabila seorang isteri yang dili'an oleh suaminya enggan membalas li'an suaminya, maka pihak hakim menjatuhkan hukuman had zina ke atas isteri itu, sebagaimana diperuntukkan dalam perkara 15 celayan 2.
Maknanya bila suami sudah sumpah laknat, dia tak mau balas, maka dia kena. Serupa juga isteri bila tuduh suami berzina, sanggup sumpah laknat, ya, suami tak nak balas, tak nak tolak, maka suami itu akan kena hukuman. Dan kita pun tuan-tuan cuba fikir secara waras. Kalau kita dah bersama dengan isteri, takkan tak ada langsung kemanisan rumah tangga sebelum tu. Takkan tak ada langsung. Walaupun dah bergaduh, tak suka sangat pun, kita duk ingat-ingat balik masa berkasih sayang, biar ada rahmah. Sebab bila kita nak pergi pada li'an ni, kesan dia apa? Suami tadi tak nak jawab, atau isteri tadi tak nak balas balik, dia akan kena had bagi orang yang telah berkahwin. Bila hakim sabitkan kesalahan, ialah rejam. Sanggup ke kita nak tengok isteri itu kena rejam? Ke kita tak nak bagi dia peluang supaya dia bertaubat? Si isteri pun tak nak ke bagi peluang. Abang, saya tak boleh hidup dengan abang, ya, tapi abang bertaubat lah, ya, saya tak mau hidup dengan abang, saya bawa kek bang. Maknanya kita berpisah cara baik, abang bertaubat lah. Ataupun suami pun sama, kita cerai cara baik, awak bertaubat dengan Allah, saya dengan awak tak ada hati dah. Tapi kalau sampai sanggup bawa kepada li'an, kita bimbang, dalam hati itu dah tak ada rahmah lagi, dah tak ada perasaan belas. Sebab kalau sabit kesalahan ni bukan hukum sebat, hukum sebat ni bagi orang yang bujang, ya. Bila mana dah kahwin, hakim sabitkan kesalahan, bila tak mau jawab li'an, kena rejam sampai mati. Takkan tak sikit perasaan kita dengan pasangan kita tu. Kita kahwin dah bertahun, kan, kurang-kurang 4-5 tahun pun mesti ada kenangan-kenangan kasih sayang, kenangan indah. Jadi fikir-fikir balik, tak apa, kau bertaubat lah, ya. Abang lepas kau cara baik, kau bertaubat, ya, jangan buat lagi. Kau kahwinlah suami-suami yang lain yang baik-baik, atau dan jangan ulang lagi benda ni. Kes tu tutup macam tu lah, lebih baik. Baik. Seseorang suami yang menuduh isterinya berzina tanpa memukakan 4 orang saksi untuk menyokong tuduhannya, tuduhan suami itu adalah disifatkan sebagai tuduhan seorang lelaki lain menuduh ke atas perempuan yang lain melakukan zina, bukan sebagai tuduhan suami ke atas isteri. Tuduhan suami ke atas isterinya sebagaimana disebutkan dalam perkara 56(1) boleh didakwa di bawah kes qazaf, dan suami itu menghadapi 2 tindakan, iaitu mengemukakan bukti untuk mensabitkan tuduhannya atau dijatuhkan hukuman had qazaf. Tindakan ke atas suami sebagaimana yang disebutkan dalam perkara 56 ceraian 2 adalah merujuk hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bersabit kes Hilal bin Umayyah yang menuduh isterinya di hadapan Rasulullah SAW berzina dengan Syarib bin Sahma, iaitu Rasulullah bersabda, al-bayyinatu aw hadd fi dhahrik. Faqala ya Rasulullah, idza ra'a ahaduna 'ala imra'atihi rajulan yantaliqu yaltamisul bayyinah, yantaliqu yaltamisul bayyinah, faja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul al-bayyinah wa illa hadd fi dhahrik. Hendaklah memberikan bukti. Maknanya Nabi sebut pada Hilal bin Umayyah, seorang sahabat, kau bawa bukti. Engkau nak tuduh isteri kau berzina, kau bawa bukti, atau kau kena sebat di belakang kau. Yang sebat 80 kali, ya. Au hadd fi zahrik, kena sebat belakang kau. Maka Hilal pun kata, wahai Rasulullah, bila salah seorang daripada kami nampak laki-laki lain naik atas perut isteri, mana naik atas, di bahasa Arab ni bahasa yang kita kata sopan lah, kan. Dah kalau kita nampak laki-laki lain ada ke atas isteri kita, nak kata apa lagi? Macam tu, kan. Bukanlah dia cakap kasar dengan Nabi, itu ayat saya lah, ya. Dia kalau kita nampak orang laki-laki duduk atas isteri kita, macam mana, kan? Takkan tak cukup lagi. Adakah perlukan bukti juga? Kata Nabi, kata Rasulullah SAW, al-bayyinah, bawakan bukti.
Ya, jika tidak ada bukti, engkau kena sebat, engkau kena hukum had di belakangmu. Ya. Apa makna bayinah di sini? Bukti. Macam tuan siapa saudara aku yang bertanya tadi, video mana tak video? Zaman Nabi memang tak adalah kamera CCTV kan. Bayinah tidak ada lain kecuali 4 saksi. Bawa 4 saksi, itu maksudnya. Kalau tak ada 4 saksi, jangan tuduh isteri kamu, ceraikan dia. Maknanya ceraikan cara baik. Ya. Kalau kamu tak boleh hidup dengan dia, cerai. Itu cara yang kalau nak pergi pada li'an ni tuan-tuan, kita pun tak suka nak dedahkan keburukan rumah tangga kita kan. Malu lah, malu. Baik. Perkara-perkara yang timbul disebabkan li'an. Ini last, kita habiskan pasalnya. Dalam perundangan Islam, seseorang suami yang meli'an isterinya akan timbul beberapa perkara ke atas isteri yang dili'an. Pertama, had qazaf dijatuhkan kepada isteri yang dili'an, dan gugur had qazaf itu daripada suami yang meli'an. Isteri tak nak sumpah, isteri kena, suami lepas. Kedua, wajib had zina ke atas isteri yang tidak meli'an suaminya. Jika isteri itu meli'an suaminya, gugur had zina itu daripada isteri tadi. Suami pun li'an, isteri pun li'an, dua-dua tidak dihukum, serah pada Allah Ta'ala. Yang ketiga, bercerai antara ni dia tak best kan? Bercerai antara suami isteri itu selama-lamanya sebagai talak bain. Ya, bercerai, hakim akan pisahkan perkahwinan itu dengan kuasa mahkamah. Mana suami isteri ini dipisahkan, tidak boleh berkahwin lagi selama-lamanya. Kalau talak 3 boleh pakai Cina buta. Saya tak tahu kenapa sejarah dia guna nama Cina buta. Kenapa tak guna nama lain kan? India buta ke, orang asli buta ke, orang Banjar buta, orang Negro buta, orang putih buta. Kenapa guna Cina? Tak faham. Saya tak faham. Maknanya kalau talak 3, isteri tadi kahwin dengan laki-laki lain, kemudian dia bercerai secara biasa, secara natural lah kan, barulah suami lama ni boleh kahwin balik. Sebab itu kalau kita bayar orang, kan ada orang dia talak 3, lepas talak 3 tu dia nak kahwin balik, dia upah orang. Itu panggil Cina buta tu. Kau kahwin dengan isteri aku, semalam cukup, ada aku bayar kau upah, lepas tu kau ceraikan dia supaya dia boleh kahwin balik. Hukumnya haram, tapi dari segi zahirnya, undang-undang, hukum boleh. Talak 3, lepas tu dia upah orang, kahwin dengan isteri dia, cerai, lepas tu habis iddah dia kahwin pula, boleh. Bagi kes li'an tak boleh, selama-lamanya tak boleh bersama. Jadi nak sumpah laknat ni kena faham lah. Kau dengan isteri kau ni takkan boleh disatukan semula sampai bila-bila. Yang keempat, tidak boleh dinasabkan anak yang tidak diakui oleh suami. Suami tadi dia antara sebab dia li'an isteri, sebab dia tak nak mengaku anak yang lahir itu anak dia. Maka tidak, kalau dah sabit di mahkamah, dia dah sumpah laknat, maka tidak boleh dinasabkan, tak boleh dibinkan anak itu pada suami tadi yang meli'an isterinya, ya, kepada suami itu. Jika suami tadi menolak anak itu pada li'annya dan anak itu tetap menjadi nasab pada isteri, ya, wa ummahatukum, ibu-ibu kamu itu ialah yang melahirkan kamu. Jadi kalau mak sabit, ayah tak nak, ayah tu tak nak dibinkan kepada dia sumpah laknat, maka tak boleh bin pada ayah, boleh bin kepada ibu, ya. Sebab tu orang zaman dulu dia tak tahu siapa ayah, dia bin pada mak, Abdullah bin Ummi Maktum. Siapa ayah dia? Tak diketahui. Yang bukan satu aib lah bagi Abdullah bin Ummi Maktum. Sebab zaman tu memang zaman banyaknya berlaku penzinaan, ya. Jadi banyaklah orang dibinkan pada mak, pada nama ibunya. Okey.
Akhir sekali, haram selama-lamanya bagi suami yang melihat isterinya berkahwin kembali dengan isteri yang dilihatnya, sekalipun isteri itu telah berkahwin dengan beberapa, bukan seorang, bukan one blind Chinese, bukan satu, beberapa. Kahwinlah banyak mana pun, kahwin cerai, si suami yang asal, yang mula-mula tadi nak kahwin balik, tak boleh, ya, walaupun dia telah berkahwin dengan beberapa orang suami yang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Habis kita pada fasal yang ketiga atau fasal yang kedua. InsyaAllah kita masuk akan datang pada fasal ketiga, minum arak, syurbul khamr, ya. Fasal ketiga atau kesalahan ketiga dalam hudud, iaitu kesalahan minum arak. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Ada soalan?